Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pelajar-pelajar sekalian ke kelas Maya MRTC. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari modul mengenai kesihatan, keselamatan dan persekitaran, khususnya modul M06 kepekaan pelaksanaan kesihatan, keselamatan dan persekitaran untuk tahap 3. Modul ini mempunyai 4 submodul, iaitu submodul 1A par 2, 1B par 2, 1C par 2 dan 2 par 2. Baiklah, kita akan melihat kepada kertas penerangan 1A pelaksanaan keselamatan dan kesihatan. Mula-mula sekali kita lihat isi kandungan submodul ini yang mempunyai tujuan pengenalan, iaitu pengenalan kepada 1. Keperluan kesihatan dan keselamatan, 2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994. Untuk memperingati tuan-tuan, OSHA itu bermaksudnya ialah Occupational Safety and Health Act ataupun Akta 1994. Yang ketiganya ialah Organisasi Keselamatan dan Kesihatan. Yang keempat, pemberitahuan kemalangan kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit. 5. Amalan kod industri. Ke-6, penguatkuasaan dan pegawai pematuhan. Ke-7, liability bagi kesalahan dan penalti. Sambungan kepada isi kandungan. Perkara 8 ialah peraturan-peraturan yang dibuat di bawah OSHA 1994. 9. Garis panduan yang dibuat di bawah OSHA 1994. Yang ke-10-nya ialah kod amalan yang dibuat di bawah OSHA 1994. Yang ke-11 Akta Kilang dan Jentera 1967. Yang ke-12 peraturan-peraturan yang dibuat di bawah FMA. FMA ialah Factories and Machinery Act ataupun Akta Kilang dan Jentera 1967. Okey tuan-tuan, tujuan kita mengadakan ataupun kita mempelajari tajuk ini ialah supaya kita dapat memahami keperluan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, Akta Keselamatan dan Kesihatan. Kita akan pelajari tentang Perundangan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, juga Akta Kilang dan Jentera 1967, Kod Amalan Industri dan Garis Panduan. Okey, mari kita lihat kepada tajuk yang pertama, itu keperluan kesihatan dan kesihatan. Keselamatan dan kesihatan pekerja adalah sesuatu keadaan di mana seseorang pekerja memerlukan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk dirinya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya. Jadi tuan-tuan sekalian, seorang pekerja, contohnya macam tuan-tuan yang akan memasuki keadaan pekerjaan, tentunya mengidamkan satu persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk diri tuan-tuan. Dan sekiranya tuan-tuan seorang penyelia ataupun seorang pengurus, sudah tentunya tuan-tuan dipertanggungjawabkan untuk menyediakan pekerja-pekerja tuan-tuan satu persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Jadi apabila kita mempunyai satu persekitaran kerja yang selamat dan sihat, kita dapat bekerja dengan baik dan produktiviti kita akan meningkat. Seterusnya, Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibuat pada tahun 1994, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Akta 514 telah mendapat kelulusan Parlimen pada tahun 1993 dan diwartakan pada Februari 1994. Tentu tuan-tuan ingat sebagaimana yang saya terangkan kepada tuan-tuan dulu di tahap 1 dan tahap 2. Sesuatu perundangan itu sebelum dijadikan akta, ia akan melalui beberapa proses, iaitu yang pertamanya disediakan undang-undang ni, digubal undang-undang ini oleh kementerian yang berkaitan dan dibawa ke Parlimen untuk dibentang, dibaca dan dibahaskan, dan sekiranya ada apa-apa perubahan ataupun ada perlu yang ditokok tambah,
atau yang dikurangkan akan disemak semula dan ditulis semula dan dibawa kepada dan dibentang kepada Parlimen, dan setelah melalui pembacaan kedua dan ketiga, sekiranya diluluskan dan Parlimen akan mewartakannya pada tahun yang berikutnya. Mengapa perundangan ini dibuat ialah kerana memandangkan Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan sektor perkilangan, pelumbungan dan pengkuarian dan pembinaan, yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industri lain tidak diliputi, contohnya seperti industri pertanian. Akta ini mendefinisikan kewajipan am majikan, pengilang, pekerja sendiri, pereka bentuk, pengimport dan pembekal. Jadi akta ini adalah menyeluruh untuk keselamatan dan kesihatan semua yang terlibat di dalamnya. Prinsip utama yang diambil sebagai asas dalam penggubalan akta ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya ialah pengaturan bertujuan menangani perkara berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang keduanya ialah perundingan antara majikan, pekerja dan kerajaan menyelesaikan isu-isu dan masalah berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Yang ketiganya ialah kerjasama antara majikan dan pekerja dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan mutu keselamatan dan kesihatan. Yang keduanya ialah Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994. Yang ditunjukkan, imej yang ditunjukkan bersama ini ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, iaitu Akta 514. Inilah yang kita akan lihat beberapa kandungan yang terdapat dalamnya. Jadi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994 ini terdapat 15 bahagian, iaitu yang pertamanya permulaan, bahagian keduanya pelantikan pegawai, bahagian ketiga ialah Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, bahagian keempat ialah kewajipan am majikan dan orang-orang yang bekerja sendiri, yang kelima kewajipan am reka bentuk, pengilang dan pembekal, bahagian 6 kewajipan am pekerja, bahagian 7 organisasi keselamatan dan kesihatan, bahagian ke-8 pemberitahuan mengenai kemalangan, kejadian bahaya, keracunan, pekerjaan dan penyakit. Bahagian ke-9 pula ialah mengenai larangan terhadap penggunaan loji. Yang ke-10 bahagian tata amalan industri. Seterusnya, bahagian yang ke-11 ialah penguatkuasaan dan penyiasatan. Bahagian 12 liability bagi kesalahan. Ke-13 rayuan. Bahagian ke-14 peraturan-peraturan dan bahagian 15 pelbagai. Jadi mari kita lihat beberapa seksyen di dalam akta ini yang ada kaitannya dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita lihat seksyen 30. Seksyen 30 ialah mengenai penubuhan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Sekiranya organisasi ataupun syarikat di mana tuan-tuan akan bekerja ini mempunyai 40 ataupun lebih pekerja, maka majikan perlu menubuhkan satu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan, di mana keanggotaannya ialah berdasarkan pemilihan, pelantikan dan prosedur akta, dan majikan perlu berunding dengan ahli jawatankuasa ini. Dan sekiranya seseorang melanggar peruntukan seksyen ini, ianya boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya. Seksyen 31 pula ialah mengenai fungsi jawatankuasa tersebut, di mana jawatankuasa hendaklah sentiasa mengkaji semula langkah-langkah yang diambil, hendaklah menyiasat apa-apa perkara di tempat kerja yang mungkin mendatangkan bahaya,
ataupun apabila berlakunya kemalangan ataupun kecederaan di tempat kerja. Yang ketiga, menyelesaikan apa-apa perkara yang telah disiasat. Yang keempat ialah mempunyai fungsi-fungsi lain yang boleh ditetapkan. Okey, kita tengok 2.3, pemberitahuan kemalangan kejadian berbahaya, keracunan, pekerjaan dan penyakit. Terdapat 3 seksyen yang mengatakan perihal kemalangan kejadian berbahaya, keracunan, pekerjaan dan penyakit, iaitu ini ada satu pembetulan, iaitu seksyen 32, seksyen 33 dan seksyen 34. Seksyen 32 bukan seksyen 52. Seksyen 32 mengatakan bahawa setiap kemalangan perlu diasuhkan dan dirawat oleh pengamal pendaftar yang berdaftar. Baiklah tuan-tuan, seksyen 32 ini mempunyai kesilapan menaip. Ia sepatutnya ditulis sebagai seksyen 32 mengatakan setiap kemalangan perlu dirawat oleh pengamal perubatan yang berdaftar. Seksyen 33 ialah mengenai ketua pengarah boleh mengarah supaya siasatan diadakan oleh pegawai bertauliah dan pakar berkemahiran. Seksyen 34 ialah mengenai kuasa pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam siasatan. Seksyen 37 ialah mengenai amalan kod industri ataupun ICOP. Seksyen 37 mengenai kelulusan tata amalan industri mengatakan yang pertama, menteri atas syur majlis atau ketua pengarah meluluskan tata amalan industri yang terdiri daripada arahan-arahan pematuhan akta. Yang kedua, menteri atas syur majlis atau ketua pengarah dari semasa ke semasa mengkaji semula tata amalan industri. Yang ketiga, suatu tata amalan adalah berdasarkan standard, spesifikasi atau peruntukan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Warta kelulusan sesuatu tata amalan dan pemindaan dan pembatalan perlu disiarkan. Seksyen 38 ialah mengenai penggunaan tata amalan industri dalam prosiding yang mengatakan bahawa satu, tata amalan industri yang diluluskan hendaklah diterima sebagai keterangan di dalam prosiding. Prosiding ini maksudnya sekiranya ia dibawa kepada perbicaraan. Yang kedua, jika mahkamah berpuas hati berhubung sebarang perkara yang perlu dibuktikan oleh pegawai pendakwa sekiranya satu, peruntukan tata amalan industri yang diluluskan adalah relevan. Yang keduanya, orang itu pada bila-bila masa tidak mematuhi peruntukan amalan industri yang diluluskan itu, perkara itu hendaklah dikira sebagai terbukti. Seksyen 59 iaitu tentang penguatkuasaan dan pegawai pematuhan. Seksyen 59 mengenai kuasa untuk masuk, memeriksa, meneliti, menyita dan sebagainya mengatakan satu, pegawai keselamatan dan kesihatan bertanggungjawab melaksanakan akta ini. Yang keduanya ialah bidang tugas seorang pegawai dalam menjalankan kuasa-kuasanya. Yang ketiga, tindakan yang boleh diambil jika seseorang pegawai berpendapat bahawa loji atau bahan telah menyebabkan atau mungkin akan menyebabkan bahaya kepada keselamatan dan kesihatan. Jadi tuan-tuan, pegawai keselamatan dan kesihatan ini dia mempunyai kuasa untuk memberi pendapat dan mengambil tindakan sekiranya dia mendapati terdapatnya bahaya di dalam loji ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan bahaya kepada pekerja-pekerja. Dan tindakan yang boleh diambil oleh pegawai itu berdasarkan situasi tertentu ialah di bawah subsection 2, subsection 3 dan subsection 5. Subsection 51 ialah mengenai penalti. Mengatakan seseorang yang melalui apa-apa perbuatan atau peninggalan melanggar mana-mana peruntukan akta ini atau mana-mana peraturan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali.
dan dalam hal kesalahan yang berterusan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabit kesalahan. Denda yang dikenakan ialah sebanyak RM10,000 ataupun dipenjarakan selama tidak melebihi 1 tahun. Dan ditambah pula tuan-tuan ya, ianya mereka boleh didenda sebanyak RM1,000 pada tiap-tiap hari sehingga kesalahan itu diberhentikan. Perkara 2.7 peraturan-peraturan yang dibuat di bawah OSHA 1994. Di antara peraturan-peraturan OSHA adalah yang pertamanya pemberitahuan mengenai kemalangan kejadian berbahaya keracunan pekerja dan penyakit pekerjaan 2004. Yang keduanya ialah penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan tahun 2000. Yang ketiga, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan tahun 1996. Yang keempat, Penyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan Pengecualian 1995. Tuan-tuan boleh rujuk modul untuk yang terperinci ya. Garis panduan yang dibuat di bawah OSHA. Sambungannya ialah garis panduan yang dibuat berdasarkan OSHA 1994 adalah berkenaan perkhidmatan industri, sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan, Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 dan sebagainya. 2.9 Kod amalan yang dibuat di bawah OSHA 1994. Kod-kod amalan ini termasuklah kod amalan tentang pencegahan dan pengurusan HIV/AIDS di tempat kerja yang digubah pada tahun 2001, Industry Code of Practice on Chemicals Classification and Hazard Communication, Industry Code of Practice on Indoor Air Quality 2010, Code of Practice for Road Transport Activities 2010, Code of Practice on Safety, Health and Environment for Transportation Sector 2007. Juga Kod Amalan Pencegahan dan Pembasmian Penyalahgunaan Dadah, Alkohol dan Bahan di Tempat Kerja, Code of Practice on Prevention and Management of HIV/AIDS at the Workplace 2001, Industry Code of Practice for Safe Working in a Confined Space 2010. Akta Kilang dan Jentera 1967. Terdapat beberapa seksyen yang mengatakan perihal kilang dan jentera di dalam akta ini, iaitu bahagian 1 permulaan, bahagian kedua keselamatan, kesihatan dan kebajikan, bahagian 3 orang yang menjaga dan perakuan kekompitenan, bahagian keempat pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya dan penyakit. Bahagian 6 ialah am. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat di bawah FMA 1967 ini ianya mengulas berkenaan dengan undang-undang yang membincangkan mengenai hingar ataupun bising, kebisingan, habuk, bahan berbahaya, penggunaan mesin, selamat, kebajikan dan sebagainya. Jadi ianya menumpukan di dalam aktiviti-aktiviti yang berlaku di dalam kilang-kilang. Jadi sekian tuan-tuan untuk bahagian 1A, A1 part 2. Sekarang kita akan melihat kepada modul 1B part 2, iaitu pelaksanaan keselamatan dan kesihatan OSH. Kita lihat kepada isi kandungannya, tujuan dan seperti biasa pengenalan. Yang pertamanya ialah kawalan risiko kesihatan dan keselamatan. Yang kedua, pelaksanaan sistem permit melakukan kerja ataupun PTW. Yang ketiganya, pelaksanaan senarai semak pemeriksaan tempat kerja. Yang keempat, pelaksanaan mesyuarat toolbox. Yang kelimanya, mesyuarat keselamatan. Tujuan.
Jadi kertas penerangan 1B/2 ini adalah bertujuan untuk menerangkan kepada tuan-tuan mengenai kawalan risiko kesihatan dan keselamatan, tentang penggunaan permit untuk kerja, permit to work, senarai semak pemeriksaan tempat kerja, pemantauan keselamatan dan kesihatan, mesyuarat toolbox. Pelaksanaan OSH dan akta-akta berkaitan merupakan perkara utama dalam memastikan tahap kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin. Setiap akta keselamatan dan kesihatan serta kilang-kilang jentera adalah menumpukan kepada keselamatan pekerja-pekerja di tempat kerja. Mari kita lihat yang pertama, iaitu kawalan risiko kesihatan dan keselamatan. Kawalan risiko boleh ditakrifkan sebagai aktiviti penyingkiran hazard yang menyebabkan risiko kepada pekerja. Langkah yang paling penting dalam pengawalan risiko adalah menghapus atau mengurangkan risiko. Ada hazard boleh disingkirkan dengan mudah, manakala yang lain memerlukan lebih banyak usaha dan perancangan untuk menyelesaikannya. Keutamaan diberi kepada hazard berisiko tinggi. Hazard adalah risiko-risiko yang terdapat di tempat kerja yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Kita lihat kepada hierarki kawalan risiko. Cara untuk mengawal risiko adalah dengan menyusun tertib menyingkirkan hazard-hazard tahap tinggi dahulu berbanding dengan hazard tahap rendah. Jadi penumpuan kepada penyingkiran hazard ini adalah yang diberi fokus adalah hazard-hazard tahap tinggi dan sehinggalah ke hazard-hazard tahap rendah. Kawalan hazard ini terdapat pada 3 peringkat, iaitu yang pertamanya menyingkirkan hazard, mengganti, mengasing dan mengawal kejuruteraan, dan yang ketiganya ialah kawalan pentadbiran menggunakan peralatan perlindungan personal ataupun PPE. Sekarang kalau tuan-tuan lihat pada pandemik COVID-19 ini, perkataan PPE menjadi sangat popular, dan kita dapati bahawa salah satu alat yang penting di dalam mengekang wabak ini merebak ialah penggunaan PPE, terutamanya di pekerja-pekerja barisan hadapan seperti pekerja-pekerja kesihatan di hospital, doktor, jururawat, medical assistant, bahkan semua orang yang terlibat di dalam usaha-usaha untuk mengekang wabak COVID-19 ini. Jadi PPE adalah pakaian ataupun perlindungan peralatan personal. Sehingga tuan-tuan tengok sekarang ini masa kemuncaknya penyakit itu di seluruh dunia. Sekarang dah ada di Malaysia saja ada 7,600 lebih cases. PPE ini sehingga menjadi satu rebutan di kalangan negara-negara besar yang mempunyai penduduk yang sangat ramai dan yang juga yang tidak menyediakan peralatan-peralatan personal ini, dan menjadi satu masalah ketika berlakunya wabak yang sedemikian. Yang keduanya ialah pelaksanaan sistem permit melakukan kerja ataupun permit to work. Sistem PTW adalah satu sistem kerja yang memberi kebenaran secara bertulis bagi melakukan kerja-kerja yang berpotensi mendatangkan bahaya demi mengawal keselamatan dan kesihatan pekerja dan alam sekitar. Ia merupakan sistem komunikasi antara pihak pengurusan, penyelia dan orang-orang yang menjalankan tugas. PTW ni dia melibatkan kerja-kerja yang berbahaya, yang memerlukan SOP di dalam menjalankan kerjanya, dan dia perlu ada satu komunikasi di antara pihak pengurusan dan pihak-pihak yang melakukan kerja. Okay, pelaksanaan sistem permit melakukan kerja, objektif PTW adalah satu, kebenaran melakukan kerja. Keduanya, memberi peringatan terhadap hazard
yang sentiasa ada di tempat kerja tersebut. Yang ketiganya ialah prosedur penyerahan semula kerja, iaitu apabila selesai kerja itu dilakukan. Dan yang keempatnya memastikan kerja telah dilakukan dengan selamat. Ini yang paling mustahak sekali. Tanggungjawab di dalam sistem PTW ialah kepada yang pertamanya pengurusan pemasangan, kedua pengurusan kontraktor, tiga penyelia, orang yang bertanggungjawab untuk bertugas, keempat individu yang bekerja di dalam sistem. Jadi ini adalah tanggungjawab utama empat sektor ini. Di dalam PTW, pertimbangan apabila menggunakan permit kerja selamat ialah permit kerja selamat hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang kompeten, maknanya orang-orang yang berkelayakan, dan tidak boleh dikeluarkan oleh orang-orang sembarangan. Keduanya, latihan praktikal untuk mereka menerima permit harus dilakukan. Yang ketiganya ialah pengeluar permit perlu memantau dan memastikan pekerja memahami bahaya yang mereka akan hadapi ketika menjalankan kerja. Kita lihat kepada faktor-faktor yang membawa kepada sistem permit kerja itu tidak berkesan. Yang pertamanya ialah jenis dan format, iaitu jenis PTW dan formatnya. Prosedur pengeluaran tidak mencukupi, pekerja tidak faham keperluan, majikan tidak mengaudit sistem terlalu kompleks. Jadi faktor-faktor yang ini merangkumi mengapa permit kerja itu tidak berkesan. Kita lihat pula perkara 3, pelaksanaan senarai semak pemeriksaan tempat kerja. Pemeriksaan keselamatan dan kesihatan adalah salah satu alat pencegahan kejadian atau kemalangan dalam program keselamatan dan kesihatan organisasi. Tujuan pemeriksaan yang kita buat ini adalah untuk mencari, melihat, merekod dan menganalisa keadaan yang tidak selamat. Dan seterusnya, program pemeriksaan memerlukan perancangan, persediaan dan latihan. Ini adalah untuk memastikan bahawa majikan mempunyai polisi dan prosedur yang sesuai dalam melaksanakan program ini. Pemantauan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Satu analisa yang betul dari semasa ke semasa boleh mendedahkan keperluan latihan dalam bidang tertentu. Ini disebabkan oleh kekurangan kepakaran ataupun kemahiran di dalam melakukan sesuatu kerja, di mana latihan perlu diberi kepada pekerja-pekerja untuk mereka memahami tentang keselamatan ketika bekerja. Dan juga analisa perlu dibuat atas mengapa kejadian ini berlaku di tempat-tempat yang tertentu. Kadang-kadang kita tengok di tempat-tempat kita bekerja, ada tempat yang selalu berlakunya kejadian itu dan tidak di tempat-tempat yang lain. Seterusnya, keperluan menubuhkan keutamaan untuk tindakan pembetulan. Keperluan membangun atau meningkatkan amalan kerja yang selamat, kawasan masalah yang mungkin memerlukan lebih analisis bahaya. Okey, kita lihat pula kepada mesyuarat toolbox. Mesyuarat toolbox adalah satu mesyuarat yang memberi peluang kepada pekerja untuk menyuarakan pendapat tentang kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, kejadian kemalangan, progres kerja dan prosedur syarikat. Mesyuarat ini perlu dijalankan secara berkala, berjadual. Kekerapan mesyuarat bergantung kepada saiz, jenis dan lokasi tempat kerja. Bagi kerja-kerja yang berbahaya, mesyuarat harian perlu diadakan. Jadi mesyuarat toolbox ini adalah satu mesyuarat yang berkala, yang membincangkan tentang kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, tentang kemalangan, tentang progres kerja. Dan biasanya mesyuarat ini, kalau ianya melibatkan saiz yang besar ataupun lokasi-lokasi ataupun jenis-jenis kerja yang rumit, mesyuarat ini perlu diadakan setiap hari. Okey,
objektif mesyuarat ini adalah untuk satu, menyampaikan maklumat mengenai prosedur organisasi untuk mengenal pasti hazard baru dan mengkaji hazard sedia ada, membuat kaji kawalan hazard, membincangkan kemalangan dan kejadiannya, membincangkan program-program keselamatan dan kesihatan, membincangkan prestasi proses kerja. Jadi matlamat mesyuarat toolbox ini adalah supaya semua orang tahu mengenai hazard-hazard yang terdapat di tempat kerja, sama ada yang hazard yang baru ataupun hazard yang sedia ada, dan juga membincangkan bagaimana untuk mengatasinya dan supaya prestasi proses kerja dapat berjalan dengan lancar. Jadi sekian untuk kertas penerangan 1B/2. Okey tuan-tuan, sekarang kita akan melihat kepada kertas penerangan 1C, pelaksanaan keselamatan dan kesihatan. Di mana isi kandungannya ialah yang pertamanya tujuan, pengenalan kepada satu peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengenai laporan kemalangan dan siasatan. Yang kedua, penyiasatan kemalangan dan analisis. Yang ketiganya ialah laporan siasatan. Okey, tujuan kita mempelajari ini ialah untuk mengetahui tentang peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penyiasatan kemalangan dan analisis, dan bagaimana untuk membuat laporan siasatan. Pelaksanaan USH dan akta-akta berkaitan merupakan perkara utama dalam memastikan tahap kesihatan dan keselamatan pekerja terjamin. Setiap akta kilang, akta keselamatan dan kesihatan serta akta kilang jentera ini semuanya menumpukan kepada tahap kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerja di satu organisasi. Kita lihat yang pertamanya, peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengenai laporan kemalangan dan siasatan. Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan 2004 terdiri daripada 4 bahagian. Yang pertamanya ialah permulaan, yang keduanya bahagian 2, pemberitahuan dan pelaporan, bahagian 3, tiada gangguan kemalangan, bahagian keempat, penyelenggaraan semua rekod pelbagai. Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mengenai laporan kemalangan dan siasatan sambungan. Keperluan pelaporan di bawah OSHA 1994, Seksyen 32(1) memerlukan majikan untuk memberitahu pejabat OSH yang terdekat jika mana-mana daripada yang berikut telah berlaku atau dijangka akan berlaku, iaitu 1. Kemalangan, 2. Kejadian berbahaya, yang ketiga keracunan pekerjaan, yang keempat penyakit pekerjaan. Seksyen 32(2) memerlukan tiap-tiap pengamal perubatan berdaftar menghadiri atau melawat seseorang pesakit yang dia percaya menghidap mana-mana penyakit yang disenaraikan di bawah FMA 1967 atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah OSHA 1994 untuk melaporkan perkara ini kepada Ketua Pengarah. Keselamatan di bengkel. Terdapat 4 perkara yang diambil perhatian bagi mengurangkan kemalangan di dalam bengkel. Yang pertamanya ialah tentang diri kita sendiri. Yang keduanya ialah tentang rakan sepekerjaan kita. Yang ketiganya peralatan. Yang keempatnya ialah persekitaran.
Jadi laporan mengenai kematian, kecederaan atau keadaan seseorang tidak terpakai kepada pesakit yang menjalani rawatan di hospital atau pembedahan oleh doktor atau doktor gigi. Jadi laporan ini ialah tentang kematian yang belum dirujuk lagi kepada pihak perubatan. Sebarang kemalangan yang timbul daripada atau berkaitan dengan kerja yang menyebabkan kematian atau kecederaan fizikal, majikan perlu memaklumkan kepada DOS yang terdekat. Tujuan penyiasatan kemalangan dan analisis adalah untuk memberi maklumat mengenai prosedur dan teknik penyiasatan kemalangan. Kemalangan ditakrifkan sebagai umum satu peristiwa yang tidak diingini yang menyebabkan kecederaan fizikal kepada orang atau kerosakan kepada harta ataupun proses gangguan. Jadi kemalangan ini boleh ditakrifkan kepada satu kecederaan ataupun kerosakan ataupun gangguan. Garis panduan ini tidak menyediakan jawapan yang bersedia untuk pencegahan kemalangan tetapi lebih kepada panduan untuk membantu dalam penyiasatan kemalangan, analisis dan tindakan pembetulan. Di dalam kerja-kerja penyiasatan, kita mulakan dengan menyiasat, menganalisis dan mendokumentasikan kemalangan yang telah berlaku, iaitu kita harus menyiasat di tempat yang berlakunya kemalangan itu dan melakukan satu analisis berkenaan dengan kejadian tersebut dan akhirnya kita mendokumentasikan kejadian tersebut. Maklumat berikut menyenaraikan pelbagai bidang yang perlu dimasukkan dalam suatu penyiasatan. Jadi apabila kita menyiasat tentang kemalangan itu, kita kena mengambil kira faktor-faktor seperti ciri-ciri kerja, persekitaran kerja, faktor masa dan ciri-ciri pekerja. Ini adalah kita gunakan untuk maklumat-maklumat yang perlu ada ketika kita menyiasat satu kemalangan itu. Maklumat berikut menyenaraikan pelbagai bidang yang perlu dimasukkan dalam sesuatu penyiasatan kemalangan, iaitu huraian naratif, ciri-ciri peralatan, ciri-ciri tugas, langkah-langkah pencegahan. Huraian naratif ni ialah pelaporan, ya. Macam mana kita melapor, dan juga ciri-ciri peralatan adalah tentang ciri-ciri yang terdapat pada alat-alat tersebut yang mungkin menyebabkan kepada kemalangan, dan ciri-ciri tugas, sama ada tugas-tugas yang dilakukan itu mengikut peraturan-peraturan ataupun mengikut perundangan yang telah ditetapkan, dan juga sama ada langkah-langkah pencegahan telah diambil sebelum melakukan kerja-kerja tersebut. Okey, semasa kita menyiasat, apakah faktor-faktor yang terlibat? Satunya ialah persoalan tentang apakah orang lain lakukan semasa kemalangan. Yang kedua, adakah mereka mengikut prosedur yang betul? Tiga, adakah orang yang melakukan kerja itu diberi kuasa? Yang keempat adalah adakah peralatan yang betul digunakan? Yang kelima, di manakah penyelia berada ketika kemalangan tersebut berlaku. Untuk melaksanakan tindakan pembetulan, penyiasat perlu mengemukakan fakta-fakta yang menunjuk kejadian ini tidak berlaku jika sesuatu peristiwa tidak berlaku. Faktor-faktor berikut akan dianalisis. Peralatan persekitaran, pekerja, pelindungan pekerja, PPE, tugasan mereka, dan juga tahap latihan penilaian pengurusan program penyeliaan akan dianalisa bersama-sama dengan maklumat-maklumat yang telah didapati. Sebab-sebab berikut daripada perbuatan yang tidak selamat adalah dianggap punca kemalangan paling kerap. Ini adalah di antara punca-punca yang paling kerap yang berlaku disebabkan oleh faktor-faktor ini, iaitu tidak sabar, tidak upaya fizikal, kita membuat kerja-kerja yang melebihi had kekuatan fizikal kita, sikap kita bekerja, keletihan disebabkan oleh tekanan kerja,
dan juga bersifat pemarah ketika berlakunya kejadian tersebut. Rekod-rekod kemalangan yang tepat atau hampir tersasar adalah penting dalam penyiasatan kemalangan melalui program analisis dan kemudiannya siasatan yang berjaya. Penyiasatan kemalangan yang didokumentkan akan mengandungi maklumat yang boleh digunakan untuk mengelakkan kemalangan pada masa hadapan. Inilah yang paling penting sekali, ialah rekod-rekod kemalangan yang telah didokumentkan ini dan yang telah dianalisis adalah sangat berguna untuk mengelak kemalangan di masa hadapan. Siasatan perlu dikendalikan oleh penyelia dan dikerja semula oleh orang yang dianggap sesuai. Laporan siasatan. Ini adalah langkah-langkah untuk menjalankan laporan siasatan, iaitu termasuklah melengkapkan borang penyiasatan kemalangan. Dalam bab ini, kita menyediakan 2 borang siasatan kemalangan. Borang pertama adalah satu dokumen versi pendek, 2 muka surat yang perlu digunakan apabila kecederaan memerlukan bantuan pertolongan cemas sahaja. Borang kedua ialah 6 muka surat dan menyediakan analisis yang lebih mendalam. Jadi di dalam melaporkan penyiasatan kemalangan ini, kita memerlukan 2 jenis borang, itu satu borang versi pendek dan satu lagi borang yang mempunyai 6 muka surat dan menyediakan analisis yang lebih mendalam. Berikut adalah senarai individu-individu yang akan meneliti borang-borang penyiasatan kemalangan tersebut. Yang pertamanya ialah penyelia, ketua cawangan ataupun pengurus kawasan ataupun penguasa kawasan, penyelaras keselamatan kawasan, pegawai pendakwa raya keselamatan dan kesihatan, pegawai ibu pejabat keselamatan dan kesihatan. Jadi kita telah meliputi pelaksanaan keselamatan dan kesihatan OASH untuk kertas 1C par 2. Sekarang kita ke aplikasi kepekaan alam sekitar, iaitu kertas penerangan 2 par 2, di mana kita akan melihat kepada alam sekitar. Isi kandungannya ialah tujuan dan pengenalan kepada keperluan perundangan alam sekitar, pemeliharaan alam sekitar, pelan tindakan kecemasan alam sekitar. Tujuan kertas penerangan ini kita sediakan ialah untuk menerangkan mengenai akta dan peraturan alam sekitar, pemeliharaan alam sekitar dan pelan tindakan kecemasan alam sekitar. Jadi mengapakah kita perlu kepada kesedaran tentang alam sekitar? Di dalam ekonomi yang membangun, banyak suasana semula jadi ini telah kita ubah sesuaikan kepada pembangunan yang berbentuk ekonomi, iaitu untuk menjana sesuatu produk dan sesuatu hasil untuk negara. Jadi kesedaran alam sekitar ini kita perlu laksanakan berdasarkan akta yang dibangunkan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Pemeliharaan alam sekitar adalah penting untuk memastikan penjagaan alam sekitar dipelihara untuk generasi masa hadapan. Keperluan perundangan alam sekitar. Mengapa kita perlu kepada undang-undang untuk menjaga alam sekitar ini? Ialah kerana dalam mempromosikan pembangunan alam sekitar yang mantap dan mampan, Kerajaan Malaysia telah menguatkuasakan undang-undang alam sekitar dari peringkat awal perancangan sesuatu projek. Menurut keperluan pelesenan untuk menumbuhkan perniagaan ataupun industri dalam negara, keperluan dan penilaian alam sekitar merupakan kelulusan peringkat kedua yang perlu diperolehi selepas perniagaan atau
industri itu didaftarkan. Jadi pelesinan tentang keperluan dan penilaian alam sekitar merupakan faktor yang kedua pentingnya selepas syarikat ataupun industri itu didaftarkan. Akta Kualiti Alam Sekeliling ataupun Environmental Quality Act 1974 adalah merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan, pengurangan, kawalan pencemaran dan pembaikan alam sekitar di Malaysia, iaitu Akta Kualiti Sekeliling 1974. Akta ini menghadkan pelepasan sisa ke alam sekitar dalam pelanggaran syarat-syarat yang boleh diterima. Peraturan dan undang-undang alam sekitar ini salah satu daripada 3 strategi yang terkandung di dalam EQA 1974 yang merupakan peraturan pencemaran. 2 strategi lain adalah untuk menghalang dan pemulihan sebarang bentuk pencemaran. Yang pertamanya kita lihat kepada keperluan perundangan alam sekitar. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 adalah untuk mengawal pencemaran air berasaskan pertanian, mengawal perbandaran dan pencemaran air sisa industri. Yang ketiganya ialah kawalan emisi perindustrian, iaitu pengeluaran asap dan bahan-bahan daripada kerja-kerja industri. Yang keempatnya ialah kawalan emisi kenderaan bermotor. Yang kelima ialah kawalan pengurusan toksik dan sisa berbahaya dan juga pencegahan pembakaran terbuka. EIA ialah Environmental Impact Assessment ataupun penilaian impak alam sekitar. Penilaian impak alam sekitar adalah satu proses pencegahan daripada berlakunya kemerosotan kualiti alam sekitar. Penilaian ini dilakukan bagi mengelak berlakunya kerugian terutamanya terhadap alam sekitar akibat kesilapan perancangan dan pelaksanaan sesuatu projek pembangunan. Sesuatu projek pembangunan, khususnya projek mega yang hendak dijalankan pemaju, mestilah menyediakan laporan EIA yang lengkap untuk diteliti dan diluluskan oleh Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar. Pihak berkuasa boleh menangguh atau membatalkan sesuatu projek jika tidak mendapati kehendak dan syarat yang ditetapkan oleh EIA. Jadi tuan-tuan, kita lihat bahawa di dalam proses pembangunan kita dapati banyak-banyak industri telah tidak memberi penekanan kepada alam sekitar. Jadi impak yang kita dapati adalah alam sekitar kita semakin merosot. Contohnya baru-baru ini ialah pencemaran air di Sungai Kim Kim. Dan juga yang telah lama berlaku iaitu pencemaran di Cameron Highlands, iaitu di pencemaran yang dilakukan iaitu penggunaan bahan-bahan kimia dan juga plastik-plastik yang sering kita lihat bertaburan di dalam sungai-sungai kecil di Cameron Highlands, yang telah juga salah satu menyebabkan banjir kilat yang telah mengorbankan beberapa nyawa tidak berapa lama dahulu. Di antara projek-projek yang memerlukan kelulusan EIA ini ialah bidang pertanian, lapangan terbang, pengeluaran dan peparitan, tebus guna tanah, perikanan dan perhutanan. Begitu juga dengan perumahan, kawasan-kawasan perumahan yang besar, industri, infrastruktur yang besar-besar, pelabuhan, pelumbungan, petroleum, kuasa penjandaan dan penghantaran. Di antara projek-projek juga yang memerlukan EIA ini ialah kuari, kereta api, pengangkutan, pembangunan resort dan rekreasi, sisa rawatan dan pelubusan serta loji-loji pembekalan air. Pemeliharaan alam sekitar ditakrif sebagai kaedah penggunaan, pengendalian dan pengurusan sumber alam semula jadi untuk mengelakkan kerugian, kerosakan dan pembaziran. Pemeliharaan dan pemeliharaan sumber dapat memastikan kesinambungan alam semula jadi.
Plan tindakan kecemasan merupakan satu program yang dijalankan di bawah keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Ianya amat penting dilaksanakan supaya dapat melakukan tindakan atau respons yang sewajarnya apabila berlaku kecemasan. Kecemasan adalah perkara atau kejadian yang tidak dijangkakan yang memerlukan tindakan segera dan pantas disebabkan memberi ancaman kepada orang ramai, harta benda dan alam sekitar. Plan tindakan kecemasan alam sekitar. Plan tindakan kecemasan alam sekitar adalah satu plan yang berkesan yang dibangunkan oleh majikan untuk diaplikasikan ketika berlakunya kecemasan. Objektif plan tindakan kecemasan adalah yang pertamanya untuk menyelamatkan orang ramai dan alam sekitar. Yang keduanya untuk mengawal keadaan dan menghadkan kerosakan. Yang ketiganya adalah untuk mengawal punca insiden. Langkah-langkah perancangan kecemasan adalah yang pertamanya kena pasti hazard dan risiko. Yang keduanya menilai plan tindakan kecemasan. 3. Menentukan objektif dan plan. 4. Memilih plan tindakan kecemasan. Yang kelimanya menentukan operasi tindakan kecemasan. Dan yang keenam ialah menulis ataupun mendokumentkan plan tindakan. Jadi kita telah tamat sesi pembelajaran modul M06 iaitu kepekaan pelaksanaan kesihatan, keselamatan dan persekitaran. Jadi saya mengharapkan juga bahawa tuan-tuan membaca nota-nota yang diberikan dan seterusnya menjawab kertas-kertas tugasan dan juga kertas kerja dan akhirnya kertas objektif tuan-tuan. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya di dalam kerjaya tuan-tuan insya-Allah pada masa hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.